We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, para jemaah muslimin muslimat sekalian, sambungan kita ke surat 521. Bismillahirrahmanirrahim. Ammari berkata, daraba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalat dunya kamathali arba'ah rijalin, rajulun atahu Allahu ilman wa atahu mala wa huwa ya'mal bi'ilmihi fi malihi, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi mala fayaqul law anna Allaha atani مثل ما أتى فلانا لفعلت فيه مثل ما يفعل فهما في الأجر سواء ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما وهو يمنعه من حقه ينفقه في الباطل ورجل لم يؤته مالا ولا علما فيقول لو أن الله آتاني مثل ما آتي فلانا لفعلت فيه مثل ما يفعل فهما في الوزر سواء. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh tentang dunia ini dengan 4 orang. Seorang yang diberikan Allah ilmu dan kekayaan, maka ia menggunakan ilmu dan hartanya dalam keredaan Allah. Sedang yang kedua, seorang yang berilmu tetapi tidak berharta, maka ia berkata, andaikan Allah memberi kepadaku harta, pasti saya akan berbuat seperti fulan itu. Maka kedua orang ini pahalanya sama. Dan ketiga, seorang yang diberikan harta kekayaan tapi tidak diberikan ilmu, maka ia menggunakan hartanya kepada yang dimurkai Allah dan ditahannya daripada segala yang diradai Allah. Sedangkan yang keempat, seorang tidak berilmu dan tidak berharta, lalu berkata, andaikan saya kaya, tentu saya akan berbuat seperti fulan itu. Maka keduanya ini dalam dosa dan hukumnya sama. Jadi kita sambung daripada berkenaan dengan nafkah, belanja bagi anak keluarga. Jadi Rasulullah memberikan contoh, memberikan perbandingan ataupun kiasan tentang dunia ini dengan 4 orang. Jadi seorang, kata Nabi, diberikan Allah ilmu dan kekayaan, maka digunakan ilmu dan hartanya dalam keredaan Allah. Sedangkan yang kedua pula, seorang yang berilmu tetapi tidak berharta, maka ia berkata, andaikan Allah memberi kepadaku harta, pasti saya akan berbuat seperti si fulan itu. Maka kedua-duanya orang ini pahalanya sama. Inilah dikatakan kehidupan di atas dunia kita ni, ya. Nabi buat perbandingan. Orang yang, kata Nabi, diberikan ilmu dan juga harta kekayaan, lalu digunakan kedua-duanya
ilmu dan hartanya itu ke jalan yang Tuhan redha. Dan seorang lagi pula ada ilmu, harta tak ada, tetapi dia berniat ataupun dia berazam dalam hatinya, mudah-mudahan jika Allah Ta'ala dia kata Tuhan bagi kepadaku harta, akan kulakukan seperti mana si fulan tadi, dibelanjakan harta pada jalan Allah. Jadi harta kita ni tuan-tuan adalah satu daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada sedikit ataupun banyak, itu adalah merupakan penganugerahan Allah. Maka hendaklah kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah. Oleh kerana dengan limpah kurniaan Allah, Allah berikan harta, Allah berikan kita juga ilmu pengetahuan, maka digunakanlah sebagaimana Nabi sebut tadi itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung dunia dan juga di akhirat. Jangan seperti mana orang yang ketiga dan keempat ini. Orang yang ketiga dan keempat ini pula ialah mereka ini diberikan harta, diberikan kekayaan, diberikan ilmu, tapi dia tak mahu digunakan ke jalan yang Allah Ta'ala tuntut. Dia kata ditahan di sini, makna dia tak gunakan ke jalan yang Allah Ta'ala redha. Sebaliknya pula, harta tu pula diguna ke jalan yang maksiat, maka dapatlah kemurkaan Allah dan azab Allah. Harta yang Allah bagi itu bukan diguna pada jalan tu sepatutnya, tapi digunakan kepada jalan yang tidak diradai oleh Allah, maka jalan itu membawa kepada azab, seksa kepada dia. Mari hak golongan keempat ni pula bercita-cita juga nak jadi orang macam tu. Andaikan saya kaya, tentu saya akan berbuat seperti si fulan tu. Jadi kedua-duanya hukumnya sama, iaitu Allah tidak meredai kepada mereka, bahkan mereka akan mendapat azab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dah sebut dalam hadis-hadis yang telah lepas dalam kitab ni juga berkenaan dengan orang-orang yang bakhil. Orang bakhil, orang kedekut ni, sesungguhnya orang yang bakhil, kedekut adalah orang yang mendapat azab daripada Allah di hari akhirat besok. Harta yang kita ada ni, kita kena ingat bukan untuk dibelanja dan milik kita seorang, tetapi Allah memohon dengan kata Allah, mimma razaqnahum yunfiqun, di atas barang yang kami rezekikan, daripada barang yang kami rezekikan bagi kamu, yunfiqun, Allah suruh infak. Itu seruan Allah, Allah perintah macam tu. Jadi sebab tu bila kita infak ke jalan Allah, dengan kita memberi kepada orang-orang yang memerlukan, terutama kepada anak isteri, kaum kerabat yang terdekat. Ini kita boleh buka dalam surah Al-Baqarah tu kan. Allah kata laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, sampai habis ayat tu. Cuba tuan-tuan buka semak tengok dalam tafsir. Bukanlah orang yang menghadapkan wajah mereka ke barat atau ke timur, kata Allah, orang yang sudah buat baik, al-birri. Tetapi ada syarat-syarat yang Allah sebut dalam tu. Di antaranya, hartanya dibelanja kepada kaum kerabat yang terdekat, diberi kepada golongan Ibnu Sabil, diberi kepada golongan para fuqara dan masakin, diberi kepada golongan-golongan mustadha'afin yang tertindas. Baru Allah kira al-birri. Allah menafikan tu, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah bermakna mereka itu orang yang baik, kata Allah, dengan hanya menghadap wajah mereka ke barat atau ke timur, tapi dia kena ikut prasyarat tu, baru Allah kira al-birri. Jadi salah satunya yang dituntut harta. Bila harta yang Allah Ta'ala bagi tu jangan jadi tak hidup masin, kedekut. Dia kedekut sungguh. Dia kata tak boleh bagi kat orang, bagi kat dia melampau, esok jadi muak dia melampau. Jenis lemak ni manusia ni kata payah, esok malas bekerja. Itu masalah dia. Yang kita ni masalah Allah suruh bagi harta, dia malas kerja itu masalah dia. Hak yang kita ni Allah perintah suruh berikan harta pada jalan Allah, kenapa kita tak bagi?
Jadi itu yang Allah tuntut di akhirat besok. Jadi sebab itu orang yang ada ilmu, ada harta, dibelanja pada jalan Allah yang Allah redha. Dan seorang lagi pula ada ilmu tak ada harta tetapi bercita-cita jika Allah kurniakan harta, dia nak buat macam mana orang yang ada harta, ada ilmu, dibelanja jalan Allah. Allah bagi pahala sama kedua-duanya. Jadi sebab tu kita nak belanjakan anak isteri kita, jangan mengungkit-ungkit. Ni ada di antara ibu bapa, dia belanjakan pada anak-anak, dia mengungkit. Dia kata aku bela kau orang, bagi duit, bagi makan minum. Itu tanggungjawab. Tanggungjawab yang tak boleh kita mengungkit. Itu hak kita, wajib kita kena bagi. Kenapa yang kita nak mengungkit pula? Itu kata tanggungjawab. Kalau kita tak nak tanggungjawab ini dibeban, dipikulkan, jangan berumah tangga, jangan menikah kahwin, jangan beranak pinak. Tak payah menikah, duduk bujang kita, senang. Jadi dah hak kita dengan kita sebagai seorang bujang ni, kan? Tak perlu. Tapi bila kita memasuki bidang alam perkahwinan, sudah disebut dalam khutbah nikah, dibaca kepada kita menjadi tanggungjawab, hak kita fardu yang kena beri nafkah zahir dan nafkah batin. Juru nikah tanya, ada faham? Kita mengangguk faham saja, kan? Lepas dah menikah beranak pinak, dah bunyi pula. Aku belanja kau orang, sia-sia bagi. Jadi ini bapak yang tak reti bahasa ni, tak faham. Itu tanggungjawab. Jadi kita tak boleh mengungkit. Itu hak kita yang wajib kita kena bagi. Dia nak balas balik tak balas balik, itu masalah lain. Dia pun ada hak dia kepada ibu bapa dia. Kita ada hak anak kepada ibu bapa. Itu dia kena mengaji. Sebab tu di zaman Sayyidina Umar berlaku seorang bapa mengadu kepada Sayyidina Umar. Dia kata, ya Amirul Mukminin, anakku ni biadab. Kenapa? Dia tak hormat aku, dia tak menghormati aku, tak memuliakan aku, kepala aku pun dia ketuk. Dia ketuk kepala bapa dia. Jadi Umar panggil anak, tanya dia kenapa buat gitu. Dia kata bapa dia tak pernah memberikan pengajaran kepada dia, tak pernah diajar ilmu adab. Umar tanya, pernah bapa ajar Quran kepada kamu? Satu huruf pun bapa tak pernah ajar Quran pada dia. Lepas tu pula nama pula, bubuh nama pun yang tak elok, buah maksud yang tak baik. Kemudian tu pula tak diajar ilmu adab, ilmu Al-Quran tak diajar. Jadi anak tak nak jadi baik macam mana? Kemudian tu pula dia kata dia mak isteri dia mati, mak dia meninggal, dia menikah yang baru. Menikah yang baru pun dia kata mak bapak dia pun tak beritahu dia, tak ambil berat, tak ambil tahu tentang dia pun. Jadi ni perkara yang kita kena ambil perhatian lah. Jadi kata Sayyidina Umar, kamu yang zalim, kamu yang kejam, kamu yang tak betul, kamu yang tidak berakhlak, bukan anak. Sebab itulah kita dalam kitab disusun oleh ulama, dalam kitab Muhimmah pada ilmu hadis, di belakang tu nak tamat daripada bab hukum hakam nikah kahwin, bab tanggungjawab isteri kepada suami, suami kepada isteri, suami kepada isteri dan anak. Penghujung dah habis tamat kitab tu, ulama menyusun nama-nama yang sesuai mengikut dengan hadis Nabi. Nabi suruh meletakkan nama-nama yang elok, lagi nama-nama yang sesuai kepada anak kita, berdasarkan jika dia bersalin pada hari Jumaat siang sampai kepada hari seminggu yang lain, kemudian jika Jumaat malam, Sabtu malam, Ahad, Isnin, Selasa, ada nama-nama yang disediakan. Itu mengikut susunan para ulama. Yang nama-nama ni boleh kita tengok ialah berkisar masalah nama-nama dia ambil sempena nama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa macam tu? Sebab hadis menyatakan apabila nama anak dibubuh dengan nama-nama orang-orang yang soleh, orang yang baik, di akhirat besok kita bangkit, Allah panggil nama, dia dapat saham daripada nama orang-orang yang baik.
Sila rujuk dalam kitab Muhimmah pada ilmu hadis yang berbicarakan bab rumah tangga di belakang sekali, yang penghujung penutup daripada tajuk kita bincang bab tanggungjawab isteri kepada suami, suami kepada isteri, suami kepada isteri dan anak-anak. Tu. Jadi inilah kita tuan ni, bagi nama anak nama yang elok, nama yang bermaksud yang baik, lebih baik, lebih mulia, nama-nama yang berhubung kait nama dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kata ulama, boleh kita mengambil nama anak dengan sempena nama-nama Tuhan, nama Allah, Asmaul Husna, nama Allah boleh, tetapi hendaklah kita letakkan di awalnya dengan disebut Abdul. Katalah nama Tuhan tu Al-Muhaimin, kita ambil nama anak tu nak letak nama begitu, kena letak dengan Abdul Muhaimin. Ar-Razzaq, kita pun namakan anak kita dengan Abdul Razzaq. Dia kena letak Abdul. Jika tak letak Abdul, hukum dia haram, bubuh nama Razzaq saja ataupun nama Muhaimin saja, tak boleh. Jadi gitu. Jadi kesemuanya ni, saya nak sebut ni benda ni tuan-tuan, ialah ada kaitan. Sebab bila kita dah besarkan anak, kita beri nafkah, kita berikan segala itu tanggungjawab. Dan di akhirat besok, bila kita dibangkitkan Allah, nama-nama tu akan dapat saham bila dipanggil oleh Allah di Yaumul Mahsyar besok. Itu mengikut keterangan dalam hadis lah. Baik, jadi kita ni disuruh belanja, maka belanjakanlah kepada anak, isteri, kerabat yang terdekat. Kemudian boleh kita berpindah kepada jiran, kepada orang miskin, kepada orang mustadha'afin, kepada golongan fuqara, kepada golongan ibnu sabil. Ini golongan yang boleh kita belanjakan harta. Janganlah kita jadi insan yang kedekut. Jika kita belanjakan tu, Allah akan gantikan dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Dan jika sekiranya atas dunia ni pun kita tak dapat, tak nampak, di akhirat besok kita akan dapat. Jangan risau, ya. Jadi sebab itu, ambillah jalan yang disebut katanya Nabi tadi ni, perumpamaan orang yang dikatakan tentang dunia ni, orang yang mendapat ganjaran yang mulia, yang baik, ialah orang yang diberikan Allah ilmu dan harta kekayaan, lalu dibelanja ke jalan yang Allah redha. Kemudian ada orang yang ada ilmu tak ada harta, bercita-cita dia jika ada harta dia nak buat macam orang tu juga. Ini Allah memberi ganjaran pahala yang sama. Jadi itulah kelebihan kita belanjakan pada harta yang Allah redha, di jalan yang Tuhan redai. Baik, kemudian Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannah la ghurfan bura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Qila man sukanuha ya Rasulullah? Qal alladhina yat'imuna at-ta'am wa yutibuna al-kalam wa yudimuna as-siyam wa yufshuna as-salam wa yusalluna bil-lail wan-nasu niyam. Qalu ya Rasulullah inna haula ahlun lidhalik wa man yutiqu dhalik? Qala faman qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad ataba al-kalam wa man at'am ahlahu faqad at'am at-ta'ama wa man sama ramadan faqad adama as-siyam wa man laqiya akhahu fasallam alayhi faqad afsha as-salam wa man salla 'isha al-akhirah wal fajra faqad salla bil lail wan nasu niyam. Kata Rasulullah, dalam maksud di sini, sesungguhnya di syurga ada bilik-bilik yang terlihat di luar dari dalam dan dalam dari luarnya. Lalu sahabat-sahabat bertanya, siapakah yang menempatinya ya Rasulullah? Jawab Nabi, mereka yang suka memberi makanan dan baik-baik tutur kata dan selalu berpuasa
dan menyebarkan salam dan sembahyang malam di waktu orang-orang tidur. Sahabat berkata lagi, ya Rasulullah, mereka memang layak untuk mendapatkan itu, tetapi siapakah yang dapat berbuat semua itu? Jawab Nabi SAW, siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka ia telah baik-baik kata-katanya, dan siapa yang berikan makan kepada anak keluarganya, maka berarti telah beri makan. Dan siapa yang puasa pada bulan Ramadan, berarti telah selalu berpuasa. Dan siapa yang bertemu kepada sesama muslim lalu memberi salam, berarti telah menyebarkan salam. Dan sesiapa yang sembahyang Isyak dan subuh berjamaah, maka berarti telah sembahyang malam ketika orang-orang tidur, yakni di kalangan yang tidur ialah Yahudi, Nasrani dan Majusi. Itulah maksud hadis. Nabi kata dalam syurga ni boleh nampak daripada luar dan dalam. Duduk dalam nampak luar, duduk luar nampak dalam. Indah syurga Allah. Dan bila disebut begitu, sahabat bertanya, siapakah yang layak duduk dalam tu wahai Rasulullah, menempatinya? Maka Nabi jawab, golongan yang layak duduk dalam syurga ialah, ni kita kena semak tuan ni. Nabi sebut ni, ambil pengajaran. Orang yang layak duduk dalam tempat syurga ni, yang boleh tengok indah daripada dalam nampak di luar, luar boleh nampak dalam, mereka yang suka memberi makanan. Ni, orang suka beri makan. Beri makan kepada orang lain, menjamu orang makan ni satu daripada amalan yang Allah akan tempatkan tuan-tuan kita di dalam syurga Allah. Dengan ikhlas, rajin beri makan. Kita ada anak-anak yatim, apa salahnya sebulan sekali panggil dia, bagi dia makan, jamu dia makan, bagi sedap-sedap dia makan anak yatim. Nah, ni dapat ganjaran pahala insya-Allah. Kita beri juga pahala makan, bagi juga makan orang-orang lain, jiran-jiran kita, ni dapat ganjaran pahala insya-Allah. Itu orang yang akan duduk dalam syurga. Dan orang yang baik tutur katanya, ni bercakap yang elok-elok, bukan bercakap yang kotor, celupar, maki hamun, cerca, bukan jenis tu. Tapi dia bercakap yang baik-baik. Inilah orang yang akan duduk di syurga. Sebab syurga itu adalah di kalangan tempat yang paling mulia dan tempat yang suci. Allah tidak akan masukkan orang yang kotor. Dalam syurga pun Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah, ucapan mereka salaman salama, sejahtera mensejahterakan, tak ada macam boleh menyakitkan hati ke apa ke, tak ada. Itu dalam syurga. Sebab tu Allah isikan orang yang atas dunia ni yang bercakap elok-elok, bercakap baik-baik, Allah letak dalam syurga. Dan selalu berpuasa. Berpuasa ni puasa yang wajib dan juga puasa yang sunat. Dan menyebarkan salam, jumpa orang Islam beri salam. Nabi suruh, Nabi kata jumpa orang Islam, kenal ke tak kenal, beri salam. Sekurang-kurangnya assalamualaikum. Tapi kita sombong, jumpa kawan yang kenal baru beri salam, jumpa orang lain tak beri salam. Ni menyalahi. Sebab tu Nabi kata di akhir zaman, dalam 40 hadis peristiwa di akhir zaman sebelum berlaku kiamat, akan berlaku di akhir zaman, kata Nabi, orang beri salam hanya yang dikenali sahaja, yang tak kenal dia tak beri salam. Memang inilah terjadi zaman kita ni. Ini tanda dunia akhir zaman, nak kiamat. Sebab kasih sayang kita ukhuwah dengan beri salam. Nabi kata ufsyus salam, sebarkan salam. Jadi kita yang rajin beri salam, itu ahli syurga, akan ditempat dalam syurga. Dan sembahyang malam di waktu orang-orang tidur, ni orang yang rajin bangkit rohban, tahajud, bangkit sembahyang malam. Kita terkejut ya, tak? Terkejut bangkit tak sembahyang. Orang yang tahajud, rajin sembahyang malam, bukan senang tuan. Orang sedap tidur, kita pun sedap tidur, mungkin nak bangkit tu. Orang yang boleh rohban, boleh berkorban, ini adalah ciri-ciri sifat yang akan duduk dalam syurga, kata Nabi. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka memang layak? Kata sahabat menyokong,
Ya Rasulullah, mereka memang layak untuk mendapatkan itu, tetapi siapakah yang dapat berbuat semua itu? Jawab Nabi SAW, siapa yang membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mahar syurga tuan-tuan, bukannya payah pun. Hanya kita sebut kalimah inilah yang paling mulia, yang paling elok, yang paling besar fadilat dia. Hanya kita disuruh sebut Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah kalimah yang sebesar-besarnya nikmat yang banyak Allah Ta'ala bagi dalam kalimah tu, memuji Allah. Kita bangun pagi-pagi lepas sembahyang tahajud, sebutlah nama begitu banyak-banyak dengan nama Allah, secara sir, secara perlahan-lahan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita sembahyang sunat tasbih pun dalam tu kita sebut gitu juga. Banyakkan tasbih tu. Sebab tu orang yang hidup malam dengan sembahyang tasbih ni, orang yang mulia akan ditempatkan Allah syurga. Itulah kalimat yang mana menempatkan mereka dalam syurga. Siapa yang layak, siapa yang boleh mendapat? Orang yang rajin sebut ni, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dia tuan. Dan siapa yang memberikan makan kepada anak keluarga, ni termasuk tajuk yang kita bincang ni lah. Orang yang membelanjakan, beri anak isteri dia makan tanpa mengungkit-ungkit, dengan disuruh beri makan, maka dia pun beri makan, tanggungjawab dia beri perbelanjaan, nafkah, maka inilah bapa yang akan dapat syurga insya-Allah. Dan siapa yang puasa bulan Ramadan, berarti telah selalu berpuasa. Dan siapa yang bertemu kepada sesama muslim lalu memberi salam, berarti telah menyebarkan salam. Itu saya katakan tadi. Dan siapa yang sembahyang Isyak dan subuh berjemaah, maka berarti telah sembahyang malam ketika orang-orang tidur. Siapa yang tidur malam tak bangkit-bangkit ni, Yahudi, Majusi dan di kalangan orang Nasara, mereka tak bangkit tuan-tuan. Jadi nak ubah perangai, nak ubah kita supaya jangan jadi Yahudi, Majusi dan Nasara, maka Islam, Allah menyatakan hendaklah kamu bangkit sembahyang malam. Dengan sembahyang malam, kata Tuhan, maqamam mahmuda, diangkatkan kamu makam yang terpuji, bagi membezakan antara Yahudi, Nasara dan Majusi. Usahakanlah sembahyang Isyak berjemaah, sembahyang subuh berjemaah, sama dengan orang yang sembahyang malam. Tapi kenalah bangkit juga sembahyang malam tu. Jangan pakai tak bangkit terus, kan? Jadi siapa yang tak buat sunat tasbih, Allah akan tuntut di akhirat besok. Ingat tuan-tuan, seumur hidup dia kena buat juga. Siapa tak buat akan dituntut di akhirat besok. Ada hadis yang menyebutkan demikian, bahawasanya perkara itu kena buat walaupun sekali dalam seumur hidup. Jadi inilah kelebihan kita membelanjakan harta, dan juga kelebihan kita beramal ibadat. Allah tempatkan kita dalam syurga. Itulah insan yang akan ditempat dalam syurga, kata Nabi SAW. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita besok disambung dalam bab yang baru. Jadi habis kita wallahu a'lam, habis bab tu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.